Kalau cukup 6 bulan boleh buh bin. Nah, walaupun hasil mengandung tu daripada zina. Contoh dia zina dengan orang lain, lepas tu kahwin dengan laki lain. Laki lain ni pak sanggup ni. Nah, tak apalah, saya bertanggungjawab, padahal dia tak buat apa pun. Nah, jadi dia nikah dengan perempuan tu. Bila nikah dengan perempuan tu, lepas nikah dia setubuh. Nah, masa dia setubuh dengan perempuan tu beranak, ada 6 bulan 2 lahzah. Boleh buh bin dia. Boleh faham lah? Boleh buh bin dia. Tapi kalau tak ada, nah, kalau tak cukup 6 bulan 2 lahzah, tak boleh buh bin dia. Nah, tak boleh. Jadi belah kita Malaysia ni banyak ikut Syekh Ibn Hajar. Tapi ada juga yang ikut Syekh Romli tu, tapi kebanyakan dia pendapat Syekh Ibn Hajar lah. Ibn Hajar ni anak batu. Tu Ibn Hajar. Nah, Ibnu anak, Hajar tu batu. Sebab dia ni nak mengaji lama tapi tak erti. Nah, jadi tak nak faham. Sampai kawan ni jadi macam putus asa. Lari masuk duduk dalam bukit tu. Waktu tu dia yang nampak ayam duduk titik kat batu tu. Tak lala batu tu berlubang. Dia pun fikir, kalau ayam hak batu kerah macam ni pun, ayam hak lembut duduk titik lama-lama dia berlubang juga, takkan aku tak boleh. Nak kerah mana hati aku ni. Tu dia patah balik pergi ngaji lain. Nah, masa tu umur dia katakan 40 lebih lah. Nak sambung lagi mengaji. Nah, ngaji lagi. Lalah alim juga ke dia. Nah, kita jangan kata 40 ni tak boleh dah jadi alim. Boleh lagi. Nah, ada ulama yang boleh. Nah, depa mula umur tua takkan kita tak boleh. Kita sambung balik kitab kita, kitab Sulamus Sibyan, muka surat 250. 250 belah bawah. Nah, 2 baris daripada bawah tu. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, adapun kanak-kanak yang gugur. Bermula ta'rif gugur itu kanak-kanak yang keluar daripada perut ibunya yang belum sampai masa kandungnya 6 bulan 2 lahzah. Jadi minggu lepas kita bincang tentang orang yang mati syahid. Apa benda yang kita nak kena buat untuk orang yang mati syahid ni. Nak urus dia punya mayat dia tu macam mana. Dah lepas dah minggu lepas. Jadi masuk minggu ni masuk kih baru pula. Hak ni kih budak-budak gugur pula. Jadi dia kata apa? Adapun kanak-kanak yang gugur. Kanak-kanak yang gugur, bermula ta'rif gugur itu. Ini orang panggil apa? Jumlah mu'taridah. Jumlah yang melintangi di antara dua yang melazimi. Jadi kalau ikut tu jumlah tu tak ada, tak apa tu. Bermula ta'rif gugur tu ayat tu tak ada, tak apa. Dia sebab adapun jawab dia tu muka surat sebelah tu baris yang ketiga. Maka jika ada tanda hidup kanak-kanak, dia asal gini, adapun kanak-kanak yang gugur, maka jika ada tanda hidup kanak-kanak yang gugur itu, dia asal ayat dia macam tu. Tapi dia selit tengah-tengah jumlah ni, dia tak bersangkut paut pun. Dia nak cerita dulu takrif gugur tu. Bagi kita faham elok dulu gugur tu macam mana, beranak tu macam mana. Dia ada beza lah gugur dengan beranak.
Jadi tengok dia kata apa, bermula ta'rif gugur itu. Nah, bermula ta'rif definisi bagi gugur tu. Nah, gugur tu apa dia? Kanak-kanak. Nah, gugur tu maksudnya kanak-kanak yang keluar daripada perut ibunya, ibu bagi kanak-kanak tu. Keluar tu, dia kata keluar daripada perut ibunya, yang belum sampai masa kandungnya, kandung kanak-kanak tu 6 bulan 2 lahzah. Dia tak sampai 6 bulan 2 lahzah. 2 lahzah ni 2 masa yang singkat. Nah, 2 saat lah kita kata. Tak dan nak sampai 6 bulan 2 saat. Nah, keluar dah. Nak kira daripada mana ni? Nak kira daripada start jima' tu lah. Nah, start jima' tu sampailah budak tu keluar, kira balik tak ada 6 bulan 2 lahzah pun. Jadi bila tak ada 6 bulan 2 lahzah, 6 bulan 2 lahzah tak dan cukup 5 bulan keluar lah. Kira dengan masa jima' tu, dengan masa setubuh tu, dengan masa beranak tu baru 5 bulan keluar dah. Maka hak tu nama dia gugur. Gugur. Kot tu. Tapi kalau 6 bulan 2 lahzah, kalau cukup 6 bulan 2 lahzah, tak nama gugur lah. Hak tu nama beranak lah. Nama diperanakkan. Macam tu. Boleh faham lah. Tu gugur. Kita duk sebut gugur. Kadang dia lekat 2 bulan saja, kadang 3 bulan keluar dah. Tu nama dia gugur. Tapi kalau 7 bulan keluar, keluar lagi, hak tu nama beranak, dia bukan nama gugur. Boleh nah? Yang duk buh gugur pula. Saya gugur pula ni. Berapa lama lah mengandung tu? 7 bulan ada dah lah. Nah, kalau 7 bulan tak gugur dah lah. Hak tu nama dia beranak. Jadi jangan tertukar lah. Dia kena mengandung tu tak sampai 6 bulan 2 lahzah keluar, maka hak tu nama dia gugur. Dan hak jenis macam ni tak boleh buh bin kak kalau hidup pun. Kalau lah hidup kita kata dia nikah setubuh dengan masa beranak. Dengan masa beranak 5 bulan. 5 bulan gugur lah, tak nama beranak. Tapi hidup budak tu. Jadi bila hidup budak tu, tak boleh buh bin pak dia. Sebab apa? Sebab tak cukup 6 bulan 2 lahzah. Tak cukup 6 bulan 2 lahzah. Tapi kalau cukup boleh lah. Hak tu hak kita mengaji dulu ni. Ingat 4 tahun dah dah apa. Tengok balik lah. Lama dah. Hak tu cerita lama dah. Dah lebih 4 tahun. Tak apalah. Kalau kita kata kadang tu kalau cukup 6 bulan boleh buh bin. Walaupun hasil mengandung tu daripada zina. Contoh dia zina dengan orang lain, lepas tu kahwin dengan laki lain. Laki lain ni pak sanggup ni. Tak apalah, saya bertanggungjawab. Padahal dia tak buat apa pun. Jadi dia nikah dengan perempuan tu. Bila nikah dengan perempuan tu, lepas nikah dia setubuh. Masa dia setubuh dengan perempuan tu beranak ada 6 bulan 2 lahzah. Boleh buh bin dia. Boleh faham lah? Boleh buh bin dia. Tapi kalau tak ada, kalau tak cukup 6 bulan 2 lahzah, tak boleh buh bin dia. Tak boleh. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, hak tu orang panggil takrif bagi gugur. Dia kanak-kanak tu dia keluar daripada perut ibu dia, yang belum sampai masa kandungnya 6 bulan 2 lahzah. Lepas tu dia kata apa? Dan takrif beranak. Ni masuk beranak pula. Tak sat gugur.
hak beranak ni macam mana? Dan takrif beranak itu kanak-kanak yang keluar daripada perut ibunya, ibu bagi kanak-kanak tu. Nah, keluar tu dia kata sampai masa kandungnya kanak-kanak tu 6 bulan 2 lahdah. Sampai masa kandung 6 bulan 2 lahdah. 6 bulan 2 masa yang singkat. 2 lahdah ni 2 masa yang singkat. Nah, 2 saat lah kita buh. Nah, dan sekira 1 lahzah ayak mani masuk, 1 lahzah tu budak tu keluar. Tu jadi 6 bulan 2 lahzah tu. Faham lah. Jadi dia kata apa? Nah, sampai masa kandungnya 6 bulan 2 lahzah atau lebih daripada 6 bulan 2 lahzah. Mengandung sampai 9 bulan dah. Nah, mengandung 10 bulan dah. Jenis macam ni dia kata apa? Maka dinamakan dia kan kanak-kanak tu. Kanak-kanak yang keluar daripada perut ibu tu lah. Sampai masa kandung 6 bulan 2 lahzah tu. Namakan dia kan kanak-kanak tu beranak. Beranak dengan makna yang diperanakkan, bukan budak tu beranak. Nah, lagi kau faham. Kanak-kanak ni beranak juga. Kan mak dia yang mana? Mak dia beranak. Dia yang diperanakkan. Boleh faham nah? Kau tu. Beranak dengan makna yang diperanakkan. Bukan gugur. Bila dinamakan beranak, dia bukan gugur lah. Tu faham? Gelak-elak. Ni baru 5 bulan beranak dah. Tu tak nama beranak, tu nama dia gugur. Nah, nama gugur. 5 bulan setengah pun nama gugur lagi. Dia kena mengandung sampai naik 6 bulan 2 lahzah barulah boleh nama beranak. Habis yang tu. Lagi dia kata jadi dia kena tahu takrif gugur dengan takrif beranak. Dia sebab ada pendapat ulama tu dia membezakan di antara masalah gugur dan juga masalah beranak. Jadi sebab tu dia cerita dulu takrif tu. Senang, sekali kita pi depan nak bincang hak gugur dulu. Lepas tu bincang hak beranak pula. Beranak mati. Nak buat apa? Tu. Nah, jadi kena tahu takrif gugur dulu baru kena tahu apa takrif dia dulu baru kita boleh masuk bincang masalah. Nah, baru mudah nampak. Jadi kitab ni memang dia susun cantik lah. Nah, tinggal tak ada hak rumi ya. Hak orang duk marah sangat. Nah, kata rumi tak ada. Tak payah rumi tak payah nak bantu. Nah, takat lah ni ada hak jawi je. Kena usaha bagi boleh baca jawi lah. Tengok lagi dia kata maka jika ada tanda ni, maka ni jawab bagi adapun tu, adapun kanak-kanak yang gugur tu. Nah, jawab doa ni. Maka jika jadi kalau kanak-kanak yang gugur ni dia kata maka jika. Nah, maka ni dia nak tafsir lah. Nah, dia nak buat perincian dulu. Nah, maka jika ni maka ada padanya perincian. Nah, masalah budak-budak gugur ni dia ada tafsir sikit, dia ada perincian sikit. Mana? Jika ada tanda hidup kanak-kanak yang gugur itu, kalaulah ada tanda hidup. Macam mana tanda hidup? Contoh bagi tanda hidup tu seperti bergerak mata. Dia kelak-kelak mata dia bergerak. Tu ada tanda hidup. Atau genggam tangannya, tangan kanak-kanak yang gugur tu. Nah, dia kelak-kelak tu dia ada, nah dia dah buat cekak tangan lah sikit. Nah, dia ada lah tanda dia dah mewek tu ada. Ada tanda hidup lah tu. Atau buka jari tangannya, tangan kanak-kanak tadi genggam, ni dia buka pula. Nah, dia ada genggam ataupun dia buka jari tangan dia. Atau ni semua ni tanda hidup ni. Atau bersuara tak kala keluar daripada perut ibunya, ataupun dia bersuara. Nah, dia bersuara, dia teriak kasar
baru dia mati. Nak ni ataupun dia keluar gelak dulu rasa. Jadi nak abang kata dia keluar suara lah. Nak memang suara budak tu lah. Jadi dia kata apa? Jadi bergerak mata, genggam tangan, buka jari tangan, bersuara tu bila? Tak kala keluar daripada perut ibunya, ibu kanak-kanak tu. Nah, waktu dia keluar dia ada tanda-tanda macam tu. Nah, dia ada tanda hidup macam tu. Maka dia kata apa? Jawab bagi jika tu, kalau hak jenis budak guguk dia ada tanda hidup ni, jawab dia macam mana? Nescaya wajib dikerjakan dia kan kanak-kanak hak guguk asal ni yang ada tanda hidup tu. Nah, wajib dikerjakan dia kan kanak-kanak itu 4 perkara, kena buat 4 benda juga. Nah, macam orang besar matilah. 4 benda juga. Macam orang biasa hak mati. Mana dimandi akan dia, badal pada kata 4 perkara tu. Dimandi akan dia akan kanak-kanak tu. Dan kapan? Dan sembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak tu. Dan ditanam akan dia akan kanak-kanak tu. 4 benda lah, macam orang biasa lah. Nah, jadi tak ada beza lah dengan orang besar biasa. Ni masalah ni guguk nah. Guguk tapi dia kena ada tanda hidup. Nah, kena ada tanda hidup barulah kita buat 4 benda ni. Ni untuk budak guguk. Dan kata Ibnu Qasim ni ulama fiqh juga ni. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, Ibnu Qasim ni tu dia karang syarah bagi Abi Sujak. Nak tak main nama kitab dia, tak main dalam kepala ni. Nak bukan tak biasa-biasa baca, biasa baca saat kat pondok tu, pondok Raja Teriak. Apa nama? Tak ingat nama kitab pun terlupa dah. Tak apalah. Tapi dia buat syarah bagi matan Abi Sujak tu. Fathul Qarib. Nah, kalau silap nama dia Fathul Qarib. Pergi cari tengoklah. Lepas tu lepas dia buat syarah, Imam Bajuri pula ambil buat syarah atas tu pula, nama dia Hasyiah. Panggil Hasyiah Bajuri. Ada hak tu Imam Bajuri, dia banyak lagi. Nah, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, dia buat syarah juga di atas Ibnu Qasim tu. Nah, nama dia Tausyih. Nah, Tausyih. Tu dah mengaji dengan Pak Long Zahid tapi tebuk-tebuk itulah. Cara kita ni biasalah ngaji tebuk. Lah kitab berlubang penuh. Tak tali ngaji sikit lagi tali. Tu tak kira ngaji sambil tidur lagi. Lah habis lagi dia kata lagi. Dia kata Ibnu Qasim ni, dia kata apa? Dan jikalau bersuara dalam perut ibunya, ibu bagi kanak-kanak tu sekalipun, walaupun suara tu dalam perut lagi, dekat-dekat kelak tu, kita katalah dekat dak beranak tu dengar bunyi dah, dia tak kelak mai lagi. Dia baru nak kelak mai lah, tapi dengar suara bunyi dah, suara dalam perut ibunya sekalipun, nescaya wajib dibuat 4 perkara yang tersebut itu. Kena buat 4 perkara yang tersebut itu. Intaha Buryah, dia ambil dalam kitab Buryah. Yakni yakni hak ni musannaf kita. Musannaf kita tambah lagi. Bukan kata suara bunyi ya, bukan kata takat suara bunyi dalam perut ya. Tambah lagi rayah. Dan jikalau rupanya rupa kanak-kanak tu seperti binatang sekalipun, wajib dibuat 4 perkara yang tersebut itu. Walaupun atas rupa binatang, wajib kena buat 4 benda tu. Wajib kena mandi, kapan, lepas tu sembahyang, tanam. 4 benda tu kena buat. Macam urus mayat orang hidup biasa ni. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, tu qaul yang mu'tamad lah.
Nah, pendapat yang pertama. Jadi kalau orang tanya kat kita masalah ni anak guguk ni nak kena buat apa ni? Tanya dulu. Nah, jangan jawab lagi. Nah, tanya dulu, bagi kita ni, bagi taswir masalah dulu, bagi nampak gambaran masalah hak sebenar dulu. Guguk tu guguk gina. Nah, dia keluar tu keluar mati ke? Nah, tak ada hidup langsung ke, ataupun ada juga tanda-tanda hidup sikit. Tanya dulu. Nah, lepas tu baru kita jawab. Nah, habis. Lagi dia kata lagi, dan tersebut dalam minhaj. Minhaj ni, nah, hak ni kitab Imam Nawawi, Minhajut Talibin. Nah, Minhajut Talibin ni kitab Imam Nawawi. Dia bukan Minhajul Abidin, hak tu kitab Imam Ghazali. Minhajul Abidin hak tu tasawuf. Nah, Minhajut Talibin tu baru fiqh. Kitab Minhaj ni banyak ulama-ulama ambil kitab tu buat syarah. Ibnu Hajar Al-Haytami ambil kitab tu buat syarah, nama dia Tuhfatul Muhtaj. Hak tu syarah bagi Minhaj. Nah, Tuhfatul Muhtaj. Syekh Ramli ambil buat syarah, nama Nihayatul Muhtaj. Syekh Khatib Syarbini buat syarah, nama dia Mughni Muhtaj. Nah, banyaklah ulama-ulama yang hebat-hebat ni sampai kelar. Nah, ada lagi hak ulama kemudian ni pun ambil lagi kitab Imam Nawawi tu, dahsyat noh. Kitab Imam Nawawi Minhaj, hadis 40 dia tak ada cerita lah. Nah, berapa ratus syarah dia punya hadis 40 tu. Kitab Minhaj dia pun, nah, kitab fiqh yang banyak ulama-ulama ni dia buat syarah kitab Minhaj tu. Nah, kalau Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam tu, dia bukan ambil buat syarah, dia rombak Minhaj. Dia rombak, dia potong-potong buat bagi ringkas lagi. Nah, hak daripada Minhajut Talibin, nah, dia peringkah Minhajut Talibin, dia buat Manhajut Tullab. Nah, dalam isi ringkah, nama pun dia buat bagi ringkah. Daripada nama Minhaj buang alif jadi Manhaj. Nah, Talibin jadi Tullab. Nah, tu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Habis. Bagi tahu pilah, bagi kenal sama ulama. Nah, ni apa, laki Nelofa kena. Nah, ulama haram dia tak kena seorang pun. Nah, piu lah. Tu kena nah. Kita tak kena piu lah. Nah. Okey tu. Dia kata apa? Dan tersebut dalam Minhaj, nombor ni muka surat lah. Nah, dia taklah tebal sangat. Kalau Minhaj, matan Minhaj tu lah satu jilid tu ada dah. Nah, saya beli pun satu jilid, taklah tebal sangat. Asal tebal kitab sulam ni lagi. Tapi dia tulis apa lah. Jadi nombor 25, katanya, kata Imam Nawawi dalam Minhaj tu lah, kanak-kanak yang gugur hak tadilah. Nah, dia duduk tak sampai 6 bulan 2 lahzah dalam kandungan ibu dia tu. Tak sampai 6 bulan 2 lahzah. Kanak-kanak yang gugur, yang tiada bersuara, suara dia tak bunyi, hanya bergerak matanya sahaja. Ada bergerak mata ni ada tanda hidup, cuma suara tak ada. Ni pendapat dia pelik sikit. Nah, pendapat Imam Nawawi tang ni pelik sikit. Tadi kita mengaji, dia kena tak kira lah, ada mana-mana kalau tak ada bergerak pun ada suara, kalau tak ada suara pun ada bergerak, wajib buat 4 benda. Nah, tapi Imam Nawawi dia kata apa? Maka tiada harus disembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak gugur tu yang tak ada suara, hanya bergerak saja. Kalau takat duk bergerak mata saja ke, ataupun bergerak apa-apalah jari dia ke, suara tak bunyi, nah, tak ada suara, maka Imam Nawawi kata tiada harus, ni haram lah, tiada harus, haram lagi, tak sah lah disembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak tu. Maka ini, nah, ini pendapat ni,
Nah, ini pendapat yang kata kanak-kanak yang gugur, yang tiada bersuara, hanya bergerak mata saja, tiada harus disemayang kat atasnya. Ini pendapat ni qaul dhaif. Nah, hak ni qaul dhaif. Hak muktamad macam tadi. Nah, dan yang muktamadnya, nah, dan qaul yang, nah, dan qaul yang ataupun pendapat yang muktamadnya yang tu wajib disembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak tu. Nah, kalau ikut pendapat yang muktamad, tak kira wajib kena semayang juga. 4 benda kena buat. Tu yang muktamad yang awal tadi kita mengaji. Habis hang tu. Cuma adalah pendapat Imam Nawawi tapi dhaif pendapat tu. Habis lagi dia kata lagi, dan jika tiada tanda hidupnya hidup kanak-kanak yang gugur. Bab tu. Dan jika tiada tanda hidupnya kanak-kanak yang gugur tu, nak bergerak apa pun tak ada, suara pun tak ada. Keluar tu keluar kira tak ada dah lah. Nah, tak ada mawai apa tak ada langsung lah. Tetapi walaupun kata tak ada tanda hidup, tetapi ada zahir, ada timbul kejadian manusia. Kejadian manusia maksudnya rupa manusia. Ada dah rupa manusia kat dia. Nah, hidung ada, mata ada dah, tangan pun ada dah. Nah, tu orang panggil ada zahir, ada timbul. Zahir ni timbul kejadian manusia. Nah, kejadian manusia tu maksudnya rupa manusia tu ada kat dia. Kalau hak jenis macam ni dia kata apa? Maka jawab bagi jika tu, maka wajib dikerjakan 3 perkara. Wajib kena buat 3 benda. Mana 3 perkara? Badal dimandikan 1, dan dikafankan 2, dan ditanamnya kanak-kanak tadi, kanak-kanak gugur yang tiada tanda tu, tanda hidup tu, kena tanam dia. Lepas tu, dan haram disembahyang atasnya, atas kanak-kanak tu. Nah, bila tak ada zahir tanda apa, tak boleh semayang atas dia. Intaha i'anah. Nah, i'anah ni kitab Syekh Abu Bakar Syata. Nah, dah dapat jilid lah. Tak tahu ke ada hak jenis lebih lagi dari 4 jilid pun boleh jadi. Dia taklid banyak. Nah, jadi dia ni syarah bagi hasyiah bagi Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari Saghir. Nah, ulama daripada India. Nah, dia Fathul Mu'in tu ulama India, dia bukan ulama Arab. Tok guru kalau tak ada i'anah tu pakai payah nak baca, payah. I'anah ni dia tolong syarah bagi mudah nak baca Fathul Mu'in. Kalau guru kami tu ada bunyi ni Nahu India. Nahu India banyak pakai. Dalam tu ada sirih lah, kapok lah, apa bala semua ada. Kalau tak mengaji pening kepala baca. Nahu India ni dia payah lagi. Dia tak sama dengan Nahu Arab. Dia sebab susah. Kitab tu susah. Apa dia kata kalau tak ada i'anah ulama kemudian main duk tolong syarah pakai payah nak baca teman kita. Habis. Tapi lah pondok masih banyak lah baca i'anah ni, memang famous lah. Syekh Zainuddin tu anak murid Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi belah kita Malaysia ni banyak ikut Syekh Ibn Hajar. Tapi ada juga yang ikut Syekh Romli tu, tapi kebanyakan dia pendapat Syekh Ibn Hajar lah. Ibn Hajar ni anak batu. Tu Ibn Hajar. Ibnu anak, Hajar tu batu. Sebab dia ni nak mengaji lama tapi tak erti. Jadi tak nak faham. Sampai kawan ni jadi macam putus asa. Lari masuk duduk dalam bukit tu. Waktu tu dia yang nampak ayam duduk titik kat batu tu. Tak lala batu tu berlubang. Dia pun fikir kalau ayam hak batu kerah macam ni pun
Ayat hak lembut duk titik lama-lama dia berlubang juga, takkan aku tak boleh. Nak kerah mana hati aku ni. Tu dia patah balik pi ngaji lagi. Nah masa tu umur dia katakan 40 lebih lah. Nak sambung lagi mengaji, nak ngaji lagi. Lalah alim juga ke dia. Nak kita jangan kata 40 ni tak boleh dah jadi alim. Boleh lagi. Nah ada ulama yang boleh. Nah depa mula umur tu takkan kita tak boleh. Nah monti kerja semua piduk dalam pondok 10 tahun insya-Allah lah. 40 50 boleh kelar. Nah kelar umur 50 tu insya-Allah lah. Alim lah. Kalau masuk 60 70 tapi tu lambat sikit lah. Kalau masuk 60 umur 70 lah. Tu kalau umur 70 lah boleh sampai 70 lah. Kalau tak sampai apa nak buat macam mana kan. Macam tu. Habis jadi itulah pendapat apa di dalam kitab I'anah. Nah dia kata hak masalah macam ni kalau budak tu gugur tak ada tanda hidup apa. Nah tanda hidup macam tadilah, dia tak ada gerak, tak ada bunyi apa. Tapi dia ada kejadian manusia 3 benda kena buat. Hak tak boleh buat semayang saja, hak lain kena buat. Ni dia kena ingatlah hukum ni. Lagi dia kata lagi, dan jika tiada tanda hidup. Dan jika tiada tanda hidup. Nah jika tiada ni, jika kanak-kanak yang gugur itu tiada tanda hidup. Gitu. Nah jika kanak-kanak yang gugur tu dia tak ada tanda hidup. Gerak tak ada, bunyi pun tak ada. Lagi tiada zahir kejadian manusia. Rupa manusia pun tak ada lagi ke dia. Hak tadi ada rupa manusia. Hak ni tak ada rupa manusia pun tak ada. Nescaya. Nah jawab bagi jika nescaya tiada wajib suatu. Nah tiada wajib suatu. Ni tiada wajib apa-apa pun daripada 4 perkara itu. Nah tak wajib apa-apa pun daripada 4 perkara itu. Mandi tak wajib, kapan tak wajib, semayang tak wajib, tanam pun tak wajib. Nak tak masalah apa. Nah kalau kita nak buh lambalang ke, nak duk tengok, nah lagi gila lah. Buat tu bab pi tanam lah. Dah kau gugur lah. Duk kecewa lah. Nah pi buh lambalang pula duk tengok hari-hari lah, lagi dia teriak lah. Nah lah ni pi tanam lah. Dia kata apa? Maka harus dilempar begitu saja. Nah. Harus boleh. Nah, boleh. Nak abang kata boleh, bukan nak suruh buat begitu. Nah. Tu biasa dalam kitab Matlaq kan. Dalam kitab Matlaqul Badrain dia kata harus diberi kepada kucing untuk makan. Nah. Lagi teruk. Tapi nak abang kata boleh. Nah, tak ada apa. Nah, lempar macam tu saja untuk apa. Tetapi walaupun kata harus, takut kita faham telajak tetapi sunat dibungkus akan dia. Sunat dibungkus akan dia, akan kanak-kanak yang gugur saat ni dengan kain, dan ditanam akan dia, akan kanak-kanak yang gugur tu. Tak ada langsung tanda hidup, lagi pula tak zahir kejadian manusia. Tanam pun sunat. Dan haram disembahyang atasnya. Intaha Syarqawi. Haram kita nak sembahyang atas dia. Ambil dalam kitab Syarqawi ala Tahrir. Muka surat 337. Jadi sunat kita bungkus, lepas tu kita tanam. Hak tu sunat lah, dapat pahala sunat. Tapi kalau lempar terus tu harus tak haram apa. Tak ada dosa apa. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, tapi hak duk lempak lah ni bukan lempak hak jenis ni. Hak zahir ni. Kejadian manusia tu. Ada kaki tangan mau cukup dah lebih lempak pula dah. Hak duk lempak tu. Kalau hak jenis ni orang pun tak tahu lah. Betul taklah haram. Dia pi lempak hak duk elok tu. Lempak. Kadang hak hidup-hidup pun lempak. Hak tu lagi teruk lah. Habis. Lagi dia kata lagi, dan kata Ibnu Hajar. Ni Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dia kata apa? Kanak-kanak yang diperanak
kan dia kan kanak-kanak tu. Ni masalah budak beranak pula. Hak tadi masalah gugur. Boleh faham lah. Tukang kes ni. Tapi dia lebih kurang saja. Masalah ni dia nak lebih kurang. Dia kata, dan kata Ibnu Hajar, kanak-kanak yang diperanakkan dia kan kanak-kanak. Bila kata diperanak, bukan gugur. Dia bukan gugur. Maksud dia duduk dalam kandungan mak dia tu duk ada dah 6 bulan 2 lahzah tu ada dah. Jadi dia kata apa? Jika tiada ada tanda hidup. Ni pendapat Ibn Hajar. Dia kata apa? Jika tiada ada tanda hidup. Keluar tu tak ada mawek apa dah. Suara tak bunyi, mawek apa pun tak ada dah. Gerak-gerak apa pun tak ada dah. Dan tiada zahir kejadian manusia. Tak zahir kejadian manusia. Nescaya, jawab lagi jika tu, nescaya tiada wajib suatu, tiada wajib apa-apa pun lah yang 4 perkara yang tersebut itu tak wajib. Macam dengan gugur juga. Ini pendapat Ibn Hajar. Dia tak wajib, tetapi sunat dibungkuskan dia akan kanak-kanak tu, dan ditanam akan dia akan kanak-kanak tu, dan haram disembahyang ke atasnya. Sunat lah kita bungkus-bungkus, lepas tu kita tanam, bungkus dengan kain lah, bungkus dengan kain, lepas tu kita tanam dia, tu sunat. Lepas tu haram kita sembahyang. Dan jika tiada ada tanda hidup tetapi zahir kejadian manusia. Hak ni tanda hidup tak ada, mawek-mawek apa tak ada, seorang tak ada, tapi ada dah rupa manusia. Kejadian manusia tu, rupa manusia tu ada dah. Tangan nampak manusia dah lah. Maka wajib dikerjakan dia akan kanak-kanak tu 3 perkara. Wajib kena buat 3 benda. Dimandi akan dia akan kanak-kanak tu, dan dikafan, dan ditanam, dan haram disembahyang ke atasnya. Sama dengan masalah gugur juga. Dia sama. Ni atas pendapat Ibn Hajar, tapi dia tak muktamad. Hak muktamad hak bawah ni, pendapat Syekh Romli. Tengok dia kata apa? Adapun kata Romli, Romli ni Syekh Romli, bukan Ramli Burger tu. Dia tanya kenal Ramli. Syekh Ramli. Ramli kenal, duk makan burger dia selalu. Mampus tu. Bukan Ramli tu. Ni Syekh Ramli. Ni dia selamat dengan Ibn Hajar lah. Habis Ibn Hajar orang susah, dia orang senang sikit, orang kaya. Dia adalah cerita dia tu. Tak apalah. Tengok dia kata apa? Adapun kata Ramli, kata Syekh Ramli, kanak-kanak yang diperanak akan dia akan kanak-kanak, bukan gugur. Iaitu kanak-kanak yang diperanak tu, masa buntingnya, masa kandungnya, kandung kanak-kanak tu 6 bulan 2 lahzah atau lebih. Masa dia duduk dalam kandungan tu lah. Masa bunting maksudnya masa dia duduk dalam kandungan tu, duduk ada 6 bulan 2 lahzah atau lebih. Dan jikalau tiada zahir kejadian manusia, dan tiada tanda hidup sekalipun, walaupun tak ada zahir kejadian manusia, rupa manusia tak ada, tanda hidup pun tak ada, nescaya wajib dikerjakan dia kan kanak-kanak yang diperanak tu, bukan gugur tu, 4 perkara. Wajib kena buat 4 benda. Bila budak tu beranak, dia bukan nama gugur, 4 benda kena buat. Iaitu dimandi akan dia akan kanak-kanak, dan kapan akan dia akan kanak-kanak yang diperanak tu, dan disembahyang ke atasnya, ke atas kanak-kanak tu, dan ditanam akan dia akan kanak-kanak tu. Lepas tu dia kata, maka kata Romli, ialah yang lebih muktamadnya. Hak ni yang lebih muktamad. Jadi bila budak tu, budak tu dia ni beranak, dia diperanak. Tak kira lah tak ada tanda hidup ke, tak zahir kejadian manusia. Bila dia duduk dalam kandungan ibu dia 6 bulan 2 lahzah, keluar mati, 4 benda kena buat. Boleh faham?
Tapi kalau budak-budak guguk, hak tu barulah kena cek dulu. Kalau ada tanda hidup, barulah kita buat 4 benda. Kalau tak ada tanda hidup tapi ada rupa manusia, hak tu 3 benda, tak boleh semayang saja. Kalau tak ada dua tu, tanda hidup tak ada, rupa manusia pun tak ada, maka hak tu tak boleh, tak payah buat apa-apa pun daripada 4 tu. Cuma sunat kita bungkus dan sunat tanam. Tu ingat masalah tu. Tapi bila kata budak tu sampai 6 bulan dah lahzah dah, ataupun lebih 7 bulan dah duduk dalam kandungan, keluar mati, hak ni buat 4 benda. Buat 4 benda macam orang biasa. Tak kira lah dia keluar tak ada rupa manusia lagi ke, rambut pun apa, bulu pun pom tak ada lagi. Tak kira. Dia tetap kena buat 4 perkara. Hak ni yang muktamad. Boleh faham kot tu. Habis hang tu. Adapun kanak-kanak yang diperanakkan dia bukan gugur, iaitu masa buntingnya 6 bulan 2 lahzah atau lebih, jika ada tanda hidupnya, hidup kanak-kanak tu, nescaya wajib dikerja akan dia, akan kanak-kanak tu 4 perkara. Wajib kena buat 4 perkara yang tersebut. Wajib kena buat 4 perkara yang tersebutlah. Bila ada tanda hidup, wajiblah, dengan tiada khilaf antara Ramli dan Ibnu Hajar. Dua ni tak ada khilaf. Masalah kalau bila dia keluar tu ada tanda hidup, hak ni tak ada khilaf dua tu. Dua ulama ni dia tak ada khilaf. Bila ada tanda hidup, Syekh Ibnu Hajar pun kata 4 benda kena buat, Syekh Ramli pun kata 4 benda kena buat. Tapi yang dia jadi khilaf tang mana? Bila tak zahir kejadian manusia. Bila tak zahir kejadian manusia dan juga tak ada tanda hidup. Kalau Syekh Ibn Hajar dia kata buat macam hak gugur lah. Tapi Syekh Ramli tak. Bila kata nama beranak, nama diperanakkan, 4 perkara. 4 perkara. Tam tu dia ada khilaf. Lepas tu kalau ada tak ada tanda hidup tapi zahir kejadian manusia, Ibn Hajar kata kena buat 3 benda. Semayang tak boleh, 3 benda saja boleh buat. Kena buat 3 benda, semayang tak payah. Tapi Syekh Ramli dia kata tak kira, beranak kena buat 4 perkara. 4 perkara. Jadi tang ada tanda hidup, hak tu tak ada khilaf di antara dua ni, Intaha Syarqawi dan Bughyatul Mustarusyidin. Habis hang tu masalah orang yang tenggelam air. Hak ni jenis mati dia tenggelam layak mula lah. Hak ni Kes lain tanda dulu. Tanda dulu. Ada apa yang tak pernah jelas? Semayang tu dia kira orang lelaki kena semayang. Lepas tu dia bukan kira berjemaah mah, dia kira semayang lah kat dia. Itu seorang pun kira lepas tu. Cuma hak panggil ramai tu buat jemaah tu, hak tu yang afdal ialah. Lagi ramai lagi bagus. Dia kira semayang lah. Semayang. Seorang pun lepas dah. Habis. Ada apa ni? Tak ada apa lah. Tak jauh tu nak masuk bab mandi pula. Bab mandi ni lagi sakan lah, akak duk tengok tu. Nak kena berkelai lah. Nanti kita tengok link ke depan insya-Allah. Mandi ni kalau dia habang tu detail lah. Kalau tengok kitab ni lah, cara dia susun tu elok lah. Ambil dan bidara apa semua tu, hak sunat-sunat lah. Hak sunat-sunat, hak elok cara macam mana nak buat tu. InsyaAllah lah. Nanti kita tengok ke depan. Tengok kitab Bakurah sikit.
muka surat 26. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dikehendaki dengan mengandung itu, tahun tu tak? Betul tak? Dan dikehendaki dengan mengandung itu, iaitu dikehendaki tu, dengan kata mengandung tu melazim. Mengandung tu dengan makna melazim, bukan mengandung macam orang perempuan mengandung, bukan tu. Kan kita kata mengandung 50 aqaid tu di dalam 2 kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengandung tu lagu mana? Mengandung tu mengandung hissi kan? Tak. Orang panggil maknawi saja. Mengandung pada makna macam tu lah. Bukan dia mengandung macam orang perempuan duduk mengandung tu. Macam ayam duduk dalam apa? Dalam cawan tu, bukan macam tu. Jadi mengandung kat sini, mengandung dia kata apa? Mengandung itu iaitu dikehendaki dengan mengandung tu melazim. Melazim pun payah faham lagi. Kalau tok guru, ada setengah tok guru dia kata tikam turut. Tikam turut pun pening juga nak faham tu. Kita pun tak erti nak abang bahasa Allah ni lagu mana. Tikam turut. Dia ikut pi lah. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita akan faham lah. Dekat situ Allah apa? Kat situ kita akan faham apa? Allah mesti ada, mesti sedia, mesti baqa. Mesti. Lepas tu tak ada, tak terima Adam, tak terima baharu, tak terima binasa, tak terima menyerupai. Tu orang panggil apa? Melazim. Dia tikam turut pi, kita faham. Faham dari apa yang kita sebut tu la ilaha illallah. Dia tikam turut. Dia iaitu melazim dengan makna. Melazim dengan makna bahawasanya, melazim dengan makna, dengan makna bagi kalimah tu lah. Makna bagi kalimah tu. Makna ni perkara hak sebenar tu bagi kalimah tu. Bila kita sebut la ilaha illallah, maksud dia Allah saja Tuhan. Allah saja Tuhan, zat Allah itulah, zat Allah Ta'ala saja itulah Tuhan. Kalau itu zat Allah Ta'ala sajalah yang bersifat, yang mesti bersifat dengan wujud, mesti bersifat dengan qidam, mesti bersifat dengan baqa. Tu orang panggil apa? Mengandung betul lah. Dia tikam turut, dia ikut pi gitu lah. Dengan makna kalimah tu, bahawasanya dengan makna melazim. Bonti tang melazim. Lepas tu dia kata dengan makna bahawasanya, baca waktu tu. Bukan melazim dengan makna bonti tu kan tu. Bonti tak kena pening tu. Iaitu melazim. Jadi mengandung dengan makna melazim, dengan makna bahawasanya manakala adalah Allah Ta'ala itu Tuhan. Bila kata Allah tu Tuhan, nescaya tentulah, mestilah, tentulah sabit baginya, bagi Allah Ta'ala tu perkara-perkara yang wajib. Mesti sabit, mesti sungguh. Sabit maksud dia sungguh baginya, bagi Allah Ta'ala tu perkara-perkara yang wajib. Mana perkara yang wajib? Yang 20 itu. Sungguh ada, sungguh sedia, sungguh belaka. Bila kata Allah Ta'ala Tuhan, Allah ni sungguh ada, sungguh sedia. Tu melazimi. Boleh faham lah. Dia ikut pi lah, tikam turut. Bila tikam dia turut. Habis yang tu. Payah nak cerita tikam turut ni. Jadi dia kata apa?
bahkan semua sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kamalat ni sifat-sifat kesempurnaan. Maksud dia, sifat kamalat ni diri sifat tu sempurna, bukan sifat tu menyempurnakan zat, bukan. Jadi sah kita buat sifat-sifat kamalat idhafat lil bayan orang panggil. Sifat-sifat yang ialah kamalat, yang ialah diri kesempurnaan. Sifat tu memang sempurna dah. Gitu. Bukan sifat tu nak menyempurnakan zat, bukan. Saya ikut faham kita sifat menyempurnakan zat pula, bukan. Kalau sifat menyempurnakan zat lagi, tak ada sifat zat tak sempurna. Gitu. Jadi sifat kamalat ni sifat tu, sifat kesempurnaan dengan makna sifat tu memang sempurna dah. Diri dia tu sempurna. Gitu. Tu faham elok. Dia beza kamalat takamulat. Takamulat baru menyempurna. Jadi dia kata bahkan semua sifat-sifat kamalat, semua sifat-sifat kamalat tu pun sungguh. Apa-apa segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan ni sungguh bagi Allah. Tu bila kita kata la ilaha illallah, Allah saja Tuhan, Allah mesti sungguh dia ni bersifat dengan 20 sifat hak wajib tu, dan juga semua sifat kamalat. Semua sifat kamalat ni orang panggil melazim, maknanya kita mengandungi tu. Dan tentulah, atau kat tentulah sabit, dan tentulah ternafi, tentulah tak sabit, tak sungguh, tak boleh nak kata sungguh, ataupun tak terima daripada Allah tu lawan-lawan bagi perkara-perkara yang wajib tu. Lawan bagi perkara-perkara yang wajib. Lawan dia ada berapa? Yang 20, yang mustahil itu 20 lah. Hak wajib 20, hak mustahil pun 20. Tentu ternafi, tentu tak ada semua benda ni, tentu tak sungguh semua benda ni, tentu tak terima benda-benda mustahil ni. Tak terima tak ada Allah. Tak ada Allah tu mustahil. Tak terima tak ada. Tak terima baharu Allah, tak terima binasa Allah Ta'ala, tak terima lemah, tak terima bisu, tak terima pekak. Tak terima lah, benda tu semua tak terima. Tu kata terkandung. Tu yang kata terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah tu. Tu kena mengaji bagi faham. Bila kita faham sifat-sifat tu, kita sebut, kita reti lah. Ini kita tak faham, pegang apa bab-bab ketuhanan pun tak tahu nak pegang tentang apa. Wujud Allah tak tahu nak pegang, Allah satu pun tak nampak. Tak pegang apa, tak faham. Bila tak faham tu, sebut pun boleh sebut lah. Takat lidah tu sajalah. Jadi dia tak faham. Tu kata bila kita sebut, bila kita duk zikir la ilaha illallah ni, kena hadirkan dia punya makna dia. Apa hadir makna? Bukan duk terjemah. Ni duk terjemah pula dalam hati, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan. Hak tu terjemah. Makna hadirkan makna lah. Ingat Allah. Ingat kata Allah tu Tuhan. Bila Allah Tuhan, kita faham Allah mesti ada. Allah tak terima tak ada. Allah mesti sedia, tak terima baru. Tu. Allah ni mesti ada kalam, tak terima bisu. Allah ni mesti ada pelihat, tak terima buta. Tu habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Bahkan semua kekurangan, bahkan ni tentu ternafi juga mana? Semua kekurangan dengan mana kelekehan pun tak ada kat Tuhan. Tak ada benda-benda sifat-sifat hak lekeh tu tak ada kat Tuhan. Habis hang tu. Dan tentulah patut baginya, bagi Allah, patut ni boleh. Tentulah patut baginya, bagi Allah, boleh bagi Allah membuatkan mungkin dan meninggalnya membuat mungkin. Boleh Allah ni nak buat mungkin, buat makhluk ni boleh. Nak tinggal buat, tak mau buat mungkin pun boleh. Pun boleh. Bukan mesti. Bukan mesti kena buat, tak. Bukan macam tu. Kalau mesti masalah lah.
Maksud dia ada duk tekan dia kena buat benda ni. Kalau tak buat tak boleh. Nakut mana kena buat makhluk ni. Tak boleh, tak nampak tu. Kalau aku tu ternafi kan? Ternafi pun tak nampak. Lepas tu tentu padan, tentu boleh. Kok boleh tu. Buat ni boleh dia nak buat. Tak mau buat pun boleh. Boleh. Tu baru nampak terkaya Tuhan ni. Habis hang tu. Dan bahawasanya manakala adalah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala, nescaya tentulah sabit baginya 4 sifat yang tersebut. Wallahu a'lam. Tanam dulu.